Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala. Kita sambung hari ini Ibu ayah. Kita sambung hari ini surah An-Nazi'at ayat yang ke-30. Nah, hari tu kita sempat 2 ayat aja, lepas tu terpaksa berhentikan kelas, ada urusan. Okey, kita mula ayat yang ke-30 pada hari ini insya-Allah Ibu ayah ya. Okey. Ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa aghtasha lailaha, dah baca hari tu. Wal arda. Wal arda ba'da zalika dahaha. Okey Ibu ayah, wal arda dan bumi. Wal arda maknanya dan bumi. Okey. Ibu ya, wal arda dan bumi ba'da zalika. Wal arda dan bumi ba'da zalika dahaha. Okey, kita tengok Ibu ayah ya. Dan bumi ba'da zalika, selepas penciptaan langit. Ba'da selepas, zalika penciptaan langit. Okey. Ibu ayah kena faham betul-betul ya. Dalam tafsir bagi tahu dalam ayat lain, Allah ciptakan dalam 6 hari kan, dalam 6 masa. Okay. 2 hari pertama, Allah cipta bumi dulu. Allah Ta'ala cipta bumi dulu, tapi belum lagi sfera begini. Allah cipta bumi dulu, tapi belum dibuatkan jadi sfera begini. Macam bentuk telur. Dalam tafsir begitu bentuk telur. Telur tu bukan bulat betul Ibu ayah ya. Telur tu macam telur ayam, melonjong sikit lah. Ada pula kata, ada pandangan kata, bumi ni rata. Itu terpulang pada dia lah. Tak payah gaduh lah benda tu. Tapi kita ambil bumi ni macam bentuk telur. Tapi masa 2 hari pertama ciptaan bumi belum bentuk macam tu lagi. Lepas 2 hari pertama Allah cipta langit pula. Langit dalam masa 4 hari. Selepas daripada itu baru Allah Ta'ala membentangkan bumi ni. Membentangkan bumi ni hinggakan jadi bentuk macam bentuk telur tu. 2 hari pertama bumi belum bentuk macam tu. 2 hari pertama cipta, lepas tu Allah cipta langit 4 hari. Lepas 6 hari tu baru dibentukkan bumi dan langit ni, bumi ni macam bentuk telur yang lonjong tu. Sfera lonjong tu kan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal arda dan bumi. Ba'da selepas, zalika. Zalika yang demikian itu, maknanya apa? Yang demikian itu setelah penciptaan langit. Allah cipta bumi dulu, lepas tu Allah baru cipta langit. Dalam masa 4 hari, selepas Allah cipta langit, dahaha. Daha, apa maksud daha Ibu ayah?
Apakah dia makna daha? Daha ni maksudnya Allah Ta'ala membentangkan bumi itu. Meratakan bumi itu. Bukan masuk rata tu flatnya tu, bukan. Allah meratakan bumi hingga kita boleh duduk di atas muka bumi ni. Ibu ayah. Daha ni daripada fi'il, dia ada fi'il ibu ayah ya. Daha ni. Waalaikumsalam Ibu Nuraini. Maaf saya baru baca. Okey. Ada fi'il dia begini saya tulisnya. Daha, fi'il madhinya daha. Fi'il mudhari'nya. Sekejap ya. Fi'il mudhari'nya yadhu. Daha yadhu begini. Daha yadhu. Apa maksud daha yadhu? Maksudnya membentangkan. Maksudnya membentangkan. Okey, basataha wa ma hadaha lil insan. Okey. Allah membentangkan muka bumi ni. Allah cipta bumi 2 hari, lepas tu Allah ciptakan langit 4 hari, lepas tu lepas daripada Allah cipta langit baru Allah membentangkan bumi ni. Tafsir bagi tahu wa ja'alaha kalbaydah laysat tammatal kurawiyah. Allah jadikan seperti bentuk telur. Bukan semata-mata bulat bola tu. Bukan bulat macam bola, tapi bulat macam bentuk telur tu. Jelas ni? Boleh faham ya maksud dia? Okey. Bila berlaku bumi tu bentuk macam bentuk telur, setelah 6 hari dicipta. 2 hari pertama buat bumi dulu, 4 hari pertama seterusnya Allah ciptakan langit. Lepas daripada itu bumi dibentangkan macam bentuk telur bujur begitu. Lonjong. Okey. Itu maksud daha. Apa daha? Daha yadhu, membentangkan. Daha fi'il madhi. Nya tu apa nya? Nya tu bumi tadilah. Kalimah al-ard tadi, bumi tadi. Ya, dahaha. Allah Ta'ala membentangkan nya tu bumi. Ibu ayah, kalimah al-ard muzakkar ke muannas? Ibu ayah jawab, kalimah al-ard bumi muzakkar ke muannas? Kita dah bincang banyak kali, ulang kaji balik. Muannas, betul ibu. Kalimah al-ard adalah kalimah muannas. Alhamdulillah. Tapi tak ada pun ta marbutah. Itu nak beritahu. Tak semestinya muannas kena ada ta marbutah. Ada kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, dia muannas tapi tak ada ta marbutah. Okey. Antaranya kalimahnya kalimah al-ard, bumi. Okey, insya-Allah. Teruskan. Okey. Tadi baru terjemah ni Bu Ayah ya. Tadi tu baru terjemah. Saya ulang balik. Wal arda, dan bumi. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan bumi. Ba'da zalika, selepas daripada demikian itu. Maksudnya selepas daripada Allah jadikan langit. Dahaha. Allah Ta'ala melebarkan. Allah Ta'ala membentangkannya. Tengok terjemah Ibu Ayah apa dia terjemah daha. Quran terjemah Ibu Ayah apa dia? Daha saja. Dahaha. Apa terjemahnya? Kalimah dahaha saja. Dihamparkannya. Okey, hamparan ya. Okey, dihamparkan. Okey, dia hamparkan. Daha tu maksudnya hamparkan. Betul, masya-Allah, tabarakallah. Membentangkan, menghamparkan. Macam kapet lah Ibu Ayah, kapet. Kapet kan kita menghamparkan kapet. Yang kita duduk atas kapet tu. Macam tu, masya-Allah. Nanti Ibu ya, kita ambil perkataan ni. Daha yadhu, menghamparkan. Okey. Saya ni Ibu Ayah, cita-cita saya kan. Macam nak bantu Ibu Ayah. Banyak benda yang saya nak buat. Antaranya saya nak bantu Ibu Ayah hafal surah-surah penting. Gunakan teknik memahami bahasa Arab. Tapi itu perlukan komitmen yang sangat tinggi. Komitmen sangat tinggi daripada Ibu Ayah untuk menghafal surah-surah penting berdasarkan terjemahan dia. Macam saya buat dalam video yang saya tunjuk kat grup Live UAK tu. Kat madrasah tu. Nak sangat saya buat. Dan saya yakin ibu-ibu boleh buat. Tapi memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Kalau ibu-ibu ada yang tinggal ke area Meru Kelang ni, insya-Allah kalau tak ramai dalam 5 orang nak buat macam tu boleh, insya-Allah. Boleh. Dengan syarat kena datang tempat saya. Dan tepat masa lah. Macam tu kat madrasah saya, insya-Allah. Okey, balik kat sini Ibu Ayah. Itu baru terjemahan. Tengok tafsiran dia pula. Ai basatal arda wa mahadaha wa ja'alaha lidhahatan kalbaydati ba'da khalqis sama. Allah Ta'ala telah membentangkan, menghamparkan bumi ini
Dan Allah Ta'ala mengukuhkan bumi ini. Allah jadikan bumi ini berbentuk bujur seperti telur. Selepas Allah menciptakan langit. Macam saya kata tadi, Allah ciptakan dulu bumi. Dua hari pertama Allah cipta bumi. Tapi belum jadi bujur lagi. Kemudian 4 hari seterusnya Allah ciptakan langit. Lepas Allah ciptakan langit, dah cukup 2 campur 4 hari, 6 hari, baru Allah jadikan bumi ini berbentuk lonjong, berbentuk telur lonjong tu. Okey, macam bola rugby itulah sikit. Illa annaha kanat makhluqatan ghaira madhuwatin qabla khalqis sama. Cumanya diciptakan bumi ini, dah diciptakan bumi tapi tak berbentuk bujur sebelum Allah ciptakan langit. Bumi dah cipta dah 2 hari pertama tapi belum bujur lagi. Summa duhiyat ba'da khalqis sama. Kemudian Allah bumi itu dilonjongkan, dibujurkan setelah diciptakan langit. Bukan saya pandai-pandai ibu ayah ni, dalam kitab tau. Dalam kitab ni saya baca. Siapa-siapa takut kan ada pula orang apa ni yang dia tak puas hati beritahu pada Jabatan Agama, ustaz je sesat. Tak, ni terjemah tafsir Al-Munir ni. Masya-Allah. Kama ja'a fi surah As-Sajdah. Seperti mana dibaca dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Kata olehmu wahai Muhammad, wahai orang kafir, adakah kamu nak kufur dengan Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Wa taj'aluna lahu andada. Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu Tuhan-Tuhan lain. Zalika Rabbul Alamin. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan sekalian alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Seterusnya Allah Ta'ala menjadikan langit dan seterusnya selama 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin. Thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan faqala laha wal ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Surah Fussilat ayat 9 hingga ayat 11. Ibu tengok nanti ya, surah Fussilat ayat 9 hingga ayat 11. Ibu catat siap-siap, surah Fussilat ayat 9 hingga ayat 11. Tengok terjemahan dia. Allah ciptakan bumi 2 hari pertama, kemudian baru Allah ciptakan langit 4 hari seterusnya. Okey. Fahadhihi al-ayatu dalilun ala anna khalqas samawati kana ba'da khalqil ardi. Ayat 9 hingga 11 surah Fussilat ini adalah dalil nak bagi tahu penciptaan langit adalah selepas penciptaan bumi. Allah ciptakan bumi dulu 2 hari, baru bila 4 hari Allah ciptakan langit. Illa anna dahwal ardi wa tamhidaha kana ba'da khalqis samawat. Cumanya bujurnya bumi itu, dibentangkan bumi itu selepas Allah ciptakan langit. Saya ulang banyak kali ibu ayah ya, ulang last ni. 2 hari pertama Allah Ta'ala ciptakan bumi. 4 hari seterusnya Allah Ta'ala ciptakan langit. Cuma 2 hari pertama Allah ciptakan bumi belum lagi dihamparkan, belum lagi dijadikan berbentuk apa tu? Lonjong tu. Bulat lonjong macam telur tu. Setelah Allah jadikan dalam 6 masa, 2 hari dan campur 4 hari, baru Allah lonjongkan bumi ni. Dalam tafsir bagi tahu, tafsir Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh Almarhum Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jelas ya? Summa awdaha ma tamma fi asna'i dhahwi min i'dadi wasailil hayati wal 'aish. Kemudian ayat seterusnya ibu ayah, Allah Ta'ala menjelaskan apa yang Allah telah sempurnakan ketika mana bumi ini berbentuk lonjong, apa yang Allah sempurnakan atas muka bumi ini. Daripada segi wasilah-wasilah perantaraan kehidupan manusia. Apa dia yang Allah buat supaya manusia dan makhluk yang ada atas muka bumi ini dapat hidup. Okay. Jadi ayat Allah teruskan seterusnya. Ayat yang ke-31. Akhraja. Ibu ayah, akhraja adalah fi'il madhi. Okey. Akhraja. Mudhari'nya yukhriju. Akhraja kan 4 huruf, mudhari'nya yukhriju. Akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju.
Akhraja kan 4 huruf kan? Fi'il sulasi mazid fi. 1 huruf. Sulasi yang ditambah 1 huruf jadi 4 huruf. Asalnya kharaja 3 huruf. Kharaja saja keluar. Tapi kalau akhraja mengeluarkan, beza. Kharaja keluar. Akhraja mengeluarkan. Jadi akhraja Allah Ta'ala mengeluarkan minha darinya. Darinya. Nya tu apa ibu ayah? Ha tu, nya tu apa? Daripada bumi tadi. Allah Ta'ala telah mengeluarkan darinya dari bumi tadi. Apa yang Allah keluarkan ibu ayah? Ma'aha. Baca ma'aha ke baca ma'uha? Ma'a kan? Air ma'. Ma'a. Okey ibu. Soalannya kenapa dibaca ma'a? Kenapa tak dibaca ma'uha? Kenapa dibaca ma'aha? Okey. Ibu ayah, perbuatan mengeluarkan siapa buat? Ibu ayah, perbuatan mengeluarkan, telah mengeluarkan siapa yang buat? Ibu ayah. Siapa yang telah mengeluarkan air itu? Siapa yang mengeluarkan? Ibu ayah jawab. Boleh type? Allah. Okey, betul ibu. Perbuatan mengeluarkan, akhraja itu mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir huwa, dalamnya kembali kepada Allah. Perbuatan mengeluarkan adalah Allah yang buat. Apa yang dikeluarkan? Ma'aha. Ma'a, air. Airnya, nya itu bumi lah. Maka air jadi maf'ul bihi, ibu ayah. Kerana dia maf'ul bihi lah, kita baca dia baris atas. Kalimah ma' adalah kalimah mufrad. Bila isim mufrad jadi maf'ul bihi, ingat. Maf'ul bihi mesti nasab. Maf'ul bihi mesti nasab. Dan bila dia nasab, dia mesti dengan baris atas. Kalau dia mufrad, dia dengan baris atas. Jadi akhraja, Allah Ta'ala telah mengeluarkan minha darinya, dari bumi tadi. Apa yang Allah Ta'ala telah mengeluarkan? Ma'aha, airnya. Airnya. Wa mar'aha. Ma'aha wa mar'aha. Okey dia. Apa pula maknanya? Ibu ya, kita tengok dulu ya. Ma'aha, airnya maksudnya Allah Ta'ala memencarkan mata air daripada bumi. Maka mata air itu jadi apa? Jadi mata air. Kalau dia banyak, dia melimpah jadi sungai. Itu Allah Ta'ala yang keluarkan. Wa mar'a, apa dia mar'a? Mar'a ni tanaman-tanaman yang dimakan. Mar'a ni boh ya, tanaman-tanaman untuk dimakan. Untuk dimakan. Baik yang dimakan oleh manusia, baik yang dimakan oleh binatang. Mar'a ni boh ya, maksudnya tumbuhan-tumbuhan yang hidup untuk jadi makanan. Mar'aha. Mar'a saja. Ha tu nya tu bumi lah. Okey. Boleh buayah ya. Kejap. Saya ulang balik. Akhraja, dia telah mengeluarkan minha darinya, dari bumi tadi. Apa yang Allah keluarkan? Ma'aha, airnya. Air itu air mata air. Kalau banyak jadi sungai. Apa lagi Allah keluarkan? Wa dan mar'a. Mar'a maksudnya tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang jadi makanan manusia ataupun binatang. Hanya tu bumi tadi. Apa lagi? Wal jibala, Allah Ta'ala telah menjadikan wal jibala, bukit bukau. Wal jibala maksudnya bukit bukau. Okey. Bukit bukau ataupun gunung ganang. Boleh ibu terjemah bukit bukau boleh. Gunung ganang boleh. Ya. Arsaha. Okey. Arsaha. Okey, apa dia arsaha? Arsa maksudnya Allah Ta'ala menguatkannya, mengukuhkannya. Apa terjemah arsa ibu ayah? Tengok. Apa terjemah ibu ayah arsa di situ? Allah mengukuhkan. Arsa dia fi'il madhi. Arsa yursi. Okay, fi'il madhi ibu ayah ya. Arsa. Arsa mudaratnya yursi. Yursi begini. Arsa yursi. Okey. Terjemah Haji Nasir, dikukuhkan. Dikukuhkan itu terjemah mudah faham. Asalnya mengukuhkan. Allah Ta'ala wa arsa, Allah Ta'ala mengukuhkannya, mengukuhkan bumi dengan bukit tadi. Terjemah paling tepat, dia mengukuhkan. Tapi kalau ada yang terjemah dikukuhkan, itu untuk memudah faham pada pembaca Quran. Tapi kalau kita belajar ni buah ya,
ambil yang paling tepat, dia mengukuhkan. Allah Ta'ala mengukuhkan. Ni ramai duduk pandang-pandang saya ni pasal saya main parking je ni dekat kawasan ni. Kedai makan ni. Tak apalah, takut orang bising. Tak apa, tak apa. Kita buat sampai pukul 4 ni Bu Ayah ya. Pasal asar dah awal ni. Pukul 4 kita habis insyaAllah. Dah lagi 20 minit. InsyaAllah. Okey Bu Ayah, jadi arsa mengukuhkan. Mengukuhkan. Jadi wal jibala dan bukit bukau arsa, Allah Ta'ala telah mengukuhkan hanya. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya Allah mengukuhkan bumi ni terhampar, maka dia pasak-pasak ni dengan bukit bukau. Macam kita lah Ibu Ayah. Kalau kita pasang kapet dekat kawasan lapang, pasang kapet ke tikar getah ke, apa kita nak buat supaya kapet ke tiga getah tu tak melayang kalau datang angin? Kita letak kat kawasan lapang, kita biar macam tu ke ataupun kita ada tambah berat kat situ? Kita ada tak kita pasakkan dengan apa-apa? Ataupun ibu pasang kemah, ibu biar macam tu aja. Macam tu ke? Kemah kan ada dia punya tapak kemah tu kan? Ibu pasang kemah, tapak tu ibu biar macam tu ke ataupun ibu kukuhkan dengan paku besar? Haji Nasir dengan paku besar, betul. Nak tanya Ibu Ayah, adakah paku besar tu kita kena buat pada semua tempat ataupun tempat tertentu saja? Ataupun setiap inci tapak tu kita kena buat pasang paku ke? Setiap inci tapak tu, hamparan tu, setiap tempat kena pasang paku ke? Tertentu saja. Macam tu lah Ibu Ayah, di bumi ni adakah semua tempat bukit aja? Tidak. Bukit bukau ni Allah jadikan tempat-tempat tertentu saja sebagai pasak pada bumi ni. Untuk memasak bumi. Untuk mengukuhkan kedudukan bumi yang terhampar tadi. Jelas Ibu Ayah ya. Okey. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa tujuan Allah jadikan air tadi? Allah keluarkan air, Allah keluarkan tanam-tanaman, dan pula Allah jadikan bukit bukau untuk pasak bumi ni. Apa tujuannya Ibu Ayah? Mata'an, sebagai kesenangan. Sebagai manfaat, sebagai faedah, sebagai kesenangan. Bagi siapa? Bagi kamulah wahai manusia. Lakum, bagi kamu wahai manusia, dan juga wali'an amikum, dan kepada binatang-binatang ternak kamu. An'am ni binatang ternak lah. Sama ada kambing ke, unta ke, lembu ke. Binatang-binatang lain tu lain cerita lah. Ni binatang ternak ni yang bagi manfaat pada kita ni. Jadi Ibu Ayah, kita pun ada makan. Binatang ternak kita pun ada makan. Siapa yang keluarkan makanan? Allah yang keluarkan makanan untuk kita makan. Kesenangan kita. Allah bagi kita air. Pasal itulah Ibu Ayah, saya dengan Ibu Ayah kena selalu sebut. Allah bagi minum. Allah yang bagi kita makan. Cakap pada anak cucu. Kita bagi dapat makan ni alhamdulillah. Anak ibu, anak ayah, alhamdulillah Allah yang bagi kita makan. Allah bagi kita minum. Kita minum, baca bismillah, alhamdulillah, puji Allah. Jangan lupa makan, baca bismillah, alhamdulillah. Makan tangan kanan ya anak ya, makan tangan kanan ya, minum tangan kanan ya. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bazir ya. Pesan pada anak cucu kita, Ibu Ayah insya-Allah ya. Kita menghargai nikmat-nikmat Allah. Dikatakan dekat Malaysia ni kajian kata, kalau hari Ramadan ni, sebelum ni lah, hari Ramadan ni, puasa, makanan yang dibazirkan sehari saja, Masya Allah, punya banyak dibazirkan sehari. Tak, saya pun lupa, tapi banyak lah. Cuba kalau kita tengah tak ada makanan, masa tu kita tahulah macam mana nilainya air, nilainya air, nilainya makanan. Allah bagi pada kita Ibu Ayah, insya-Allah. Okey. Okey, itu baru terjemah dia. Saya ulang balik terjemah ni Ibu Ayah. Akhraja, dia telah mengeluarkan, minha, darinya, dari bumi tadi. Apa yang Allah keluarkan? Ma'aha, Allah keluarkan airnya, air daripada bumi. Wa mar'a, dan tanam-tanaman untuk dijadikan makanan. Okey, nya tu daripada bumi jugalah. Wal jibala, dan gunung ganang. Arsa, Allah Ta'ala telah mengukuhkan nya tu gunung ganang tadi. Okey.
Arsa Allah mengukuhkan hanya gunung ganang tadi. Ataupun ha tu boleh kembali kepada bumi. Boleh kembali kepada bumi, Allah mengukuhkan bumi tadi. Mata'an sebagai kesenangan. Lakum bagi kamu semua wahai manusia. Dan juga li kepada an'am. An'am binatang-binatang ternak. Kum kamu semua. Itu terjemah dia. Tengok pula tafsiran dia ibu ayah. Ay fajjara minal ardi al-anhara wal bihara wal uyuna wal yanabi'a. Allah Ta'ala telah memencarkan daripada bumi, Allah pencarkan sungai, Allah pencarkan lautan, Allah jadikan lautan, Allah jadikan mata-mata air, Allah jadikan wal yanabi' pun mata air juga terjemahnya. Wan bata fihan nabata. Okey. Dan Allah Ta'ala telah menumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan li bani adama qutan kal hububi wasim. Allah Ta'ala telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk manusia untuk dijadikan sebagai makanan seperti biji-bijian, biji benih lah, biji benih jadi buah-buahan, wasimar dan buah-buahan. Dan walil an'am dan kepada binatang-binatang ternak mar'a. Jadi tanaman untuk dimakan menjadi makanan mereka. Kal a'syab wal hasyaish. Seperti rumput-rumput yang mereka makanlah. Wa ja'ala al-jibala, Allah Ta'ala telah menjadikan gunung ganang kal autad sebagai pasak lil ardi kepada bumi yang terhampar tadi li alla tamida bi ahliha, supaya bumi ini tidak bergoncang, bumi ini tidak kita panggil tak teguh lah. Supaya bumi ini menjadi teguh. Kalau tak ada pasak, bumi ini jadi tak teguh. Wa qarraraha wa sabbataha fi amakiniha. Allah Ta'ala telah mengukuhkan dan menancapkan bumi ini pada tempat dia. Ataupun Allah Ta'ala telah mengukuhkan dengan sebab gunung tadi, bumi pada tempat masing-masing. Maka bumi, apabila ada gunung-gunung yang menjadi pasak, bumi ini tidak bergerak dan menyebabkan kita jadi tidak seimbang. Macam tu ibu ayah ya, insya-Allah. Wa ja'ala ta'ala kulla dhalika manfa'atan wa fa'idatan au tamti'an lakum ayuhan nas. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan semua demikian tadi, daripada airnya, daripada makanannya, daripada gunung ganangnya, itu semua Allah telah menjadikan sebagai manfaat dan faedah. Dan juga memberi kesenangan bagi kamu wahai manusia. Wali an'amikum, dan kepada binatang-binatang ternak kamu. Sebagai apa? Aklan. Sebagai makanan. Warukuban. Binatang ternak pula bila dia makan, dia sihat, kita pula jadikan dia sebagai tunggangan. Dululah. Apa dia? Wahya al-ibil. Bila kita sebut an'am ibu ayah, bila sebut an'am, maksudnya binatang daripada golongan al-ibil unta, wal baqar lembu, wal ghanam dan kambing. Kama qala ta'ala, huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Surah An-Nahl ayat yang ke berapa ni? 10 kot. Ayat ke-10. Surah An-Nahl ayat 10, tak silap saya lah. Surah An-Nahl ayat 10, insya-Allah ibu ayah. Okey. Ada soalan tak ibu ayah? Tak ada soalan? Okey. Ibu ayah, untuk seterusnya, untuk ayat seterusnya, sekejap ya. Ada masa lagi ni. Ayat seterusnya, ayat yang ke-34, itu menceritakan mengenai balasan dua puak manusia di akhirat. Ada dua puak manusia di akhirat nanti, yang baik dan yang buruk. Okey. Dan cerita mengenai ilmu pasal hari kiamat diserahkan pada Allah Ta'ala. Wa tahfidhu ilmi sa'ati lillahi ta'ala. Dan menyerahkan ilmu mengenai hari kiamat hanya kepada Allah Ta'ala. Wa qasri maddatid dunia. Dan nak bagi tahu betapa pendeknya kehidupan kat dunia ni. Tapi itu kita bincang pada minggu depan insya-Allah. Ibu ayah nak tak saya kongsikan
Di sini dipanggil bahagian fiqhul hayah awil ahkam. Dalam kitab ni ada fiqhul hayah, memahami kehidupan ataupun hukum hakam berdasarkan ayat-ayat yang kita belajar sebelum tadi. Nak tak saya bacakan? Ni, ada dalam satu musyarah lebih. Fiqhul hayah nak tak saya bacakan? Kalau ibu nak saya baca. Okay, saya baca insya-Allah. Saya baca ringkas lah mana yang sesuai. Ada masa lagi 15 minit insya-Allah. Dallatil ayatu ala ma ya'ti. Ayat-ayat yang kita baca sebelum ni menunjukkan perkara-perkara ini. Asbatallahu ta'ala limunkiril ba'thi qadratahu ala i'adatil khalqi wal ma'ad. Allah Ta'ala telah menetapkan, telah menceritakan dengan teguh, dengan tegas kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah bagi tahu apa? Kudratnya. Kudrat Allah Ta'ala untuk mengulang kejadian. Dah cipta manusia, dah hancur, Allah boleh ulang cipta manusia tanpa masalah. Dan dengan kudrat Allah Ta'ala, Allah menceritakan mengenai permulaan kejadian. Dan dengan kudratnya juga Allah beritahu pasal bagaimana Allah ciptakan langit. Yang sempurna, langit yang sempurna ciptaan Allah cipta. Wallati ju'ila fiha al-lail wan nahar. Yang juga Allah Ta'ala di mana langit tadi padanya Allah ciptakan malam dan siang. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan bumi. Ya Allah hamparkan bumi tadi. Selepas daripada Allah cipta langit. Dan Allah memencarkan sungai-sungai. Allah memencarkan mata air. Dan Allah telah memasakkan bumi dengan gunung ganang. Ini semua adalah wa kullu zalika litahqiqil manfaati lil insan. Semua ini Allah Ta'ala ceritakan untuk membuktikan semuanya ada manfaat untuk manusia. Bukan sahaja untuk manusia dan untuk semua yang melata atas muka bumi. Okay. Jadi makna daripada ayat-ayat tadi adalah untuk melecehkan, memperlekehkan semua orang yang mempertikaikan kebesaran Allah. Semua orang yang mempertikaikan kebesaran Allah, mempertikaikan adanya hari kebangkitan, Allah ceritakan ayat-ayat tadi nak bagi tahu semua tu Allah Ta'ala boleh buat tanpa ada sebarang masalah. Setakat nak kembalikan kamu, wahai manusia, dah mati, dah hancur. Jadi manusia balik daripada mahsyar. Langsung tak ada masalah pada Allah. Langit Allah boleh buat. Bumi Allah Ta'ala boleh buat. Hebat, lagi hebat daripada manusia. Macam tu ibu ayah, insyaAllah. Okay. Faman qadara ala samai qadara ala al-i'adah. Barang siapa yang mampu untuk cipta langit, mampu jugalah untuk mengulang kejadian manusia. Okey. Yang kedua, poin kedua, nabbahallahu ta'ala bihadzal dalil ala amrin ma'lumin bil musyahadah. Okey. Ibu ayah yang kedua, cuba tengok. Kita nampak tak langit? Kita nampak tak bumi? Nampak kan? Ibu ayah nampak langit. Ibu ayah nampak bumi. Maka Allah Ta'ala menceritakan, menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala pada benda-benda yang kita boleh musyahadah. Kita boleh nampak. Kita boleh nampak langit. Kita boleh nampak bumi. Maka Allah datangkan ayat-ayat cerita pasal langit, cerita pasal bumi, supaya kita nampak hebatnya Allah Ta'ala cipta langit, cipta bumi. Dan kita hari-hari nampak langit, hari-hari nampak bumi. Supaya kita tak sama dengan orang kafir. Orang kafir tengok langit biasa saja. Orang kafir tengok bumi biasa saja. Orang beriman tidak. Orang beriman tengok langit, dia terbayangkan ayat-ayat yang menceritakan hebat Allah cipta langit. Orang beriman dia tengok bumi, dia terbayang hebatnya Allah Ta'ala cipta bumi. Itu beza di antara kita dengan orang yang tidak beriman. Jadi langit bumi adalah perkara yang boleh musyahadah, boleh nampak dengan mata. Dan kita melihat dengan mata hati kita. Yang ketiga, asyarallahu ta'ala ila kaifiyati khalqis sama'. Allah Ta'ala menceritakan mengenai kaifiat, bagaimana Allah menciptakan langit. Dengan firman Allah Ta'ala, banaha. Banaha. Allah sebut, Allah gunakan perkataan bana. Bana tu membina. Wa fihi taswirun lil amri al-ma'qul. Ibu ayah, bila kita sebut bina, membina, kita boleh bayangkan tak? Okay, sekarang ni. Rumah itu dibina. Rumah itu telah dibina. Bangunan itu telah dibina. Suara tak kuat. Ibu ayah, suara saya kuat tak? Yang lain? Jelas tak? Oh, kuat. Ibu maksudnya
Ibu Nurul Huda kena keluar balik, masuk balik. Mungkin ibunya lain tak kuat. Ibu keluar balik, masuk balik ya. Okey. Ulang balik ibu ayah ya. Boleh tak bayangkan bangunan dibina? Boleh bayangkan tak bangunan dibina? Rumah ibu depan ada tanah lapang, kemudian ada satu pembinaan. Ibu nampak tak bangunan tu dibina? Dari bawah ke atas kan? Apa dibuat bangunan tu untuk buat tingkat atas tu? Dia bina kukuh tak kat bawah tu? Kukuh kan ibu ayah, di pilingnya, macam-macam dibuat supaya yang atas tu nanti tak jatuh. Ibu ayah Allah sebut, banaha, Allah bina langit. Langit yang atas punya kukuh, langit yang ke atas punya banyak bintang, punya banyak planet, macam-macam ada kat langit. Allah cipta tak ada tiang ibu ayah. La ilaha illallah. Punya kukuh langit tu ibu ayah, tak jatuh satu bintang pun tak jatuh, satu bulan pun tak jatuh. Ya Allah ibu ayah, tak ada satu tiang pun. Allah gunakan kalimah bina tujuannya supaya kita dapat menggambarkan bagaimana hebatnya langit tu terbina tanpa tiang. Boleh ibu ayah sama insya-Allah ya. Wahul ibda'u wal ikhtira'. Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada asas, tanpa ada plan. Bil amril mahsusi wahwal bina'. Benda ni Allah ciptakan tanpa ada plan. Tapi Allah gunakan perkataan bina, banaha, Allah membina. Kita boleh nampak bagaimana bangunan-bangunan dibina oleh manusia. Allah Ta'ala telah membina langit tanpa tiang. Ibu ayah dengar ni rasa hebat tak Allah? Dia tanya ibu ayah. Dengan syarah ni, rasa hebat tak Allah? Tengok pada langit saja dan tengok pada kalimah banaha saja. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Boleh meremang bulu rumah kita ibu ayah kalau kita faham makna ayat tu saja. Sangat ibu kan? Sangat hebat Allah Ta'ala. Jadi ibu ayah penting tak kita faham Quran? Ibu rasa Quran ni penting tahu terjemah kalimah saja ke ataupun tahu tafsiran kalimah? Ibu kena tahu terjemah kalimah saja ke perkata ataupun ibu kena tahu tafsiran terhadap setiap kalimah itu? Dua-dua ibu, betul. Ibu bila ibu tahu tafsiran, automatik ibu akan tahu terjemah. Ibu dengan sini ibu ya, kalau ibu tahu terjemah, belum tentu ibu tahu tafsiran. Tapi kalau ibu tahu tafsir kalimah itu, automatik terjemah pun ibu tahu. Bahkan kalau terjemah macam-macam cetakan terjemah, ada macam-macam syarikat yang terjemah dia berbeza pun ibu tahu. Walaupun berbeza, maknanya sama. Kerana ibu faham asal makna kalimah tu. Jadi ibu ayah, penting tak ibu ayah tahu mana fi'il? Penting tak ibu ayah tahu mana isim? Penting tak ibu ayah tahu mufrad, musanna, jamak? Penting ke tidak ibu ayah? Sangat penting. Jadi ibu ayah, jangan ibu ayah letak dalam hati ibu ayah, kata, tak naklah belajar macam ni susah. Susah nak belajar macam ni ustaz, saya nak belajar terus faham. Itu kena tipu dengan syaitan lah tu ibu. Belajar nak terus faham tapi bahasa Arab tak nak belajar. Tak boleh macam tu ibu ayah. Saya bukan, ni ibu ayah, saya bebel ni kerana saya nakkan yang terbaik untuk ibu ayah. Tolong faham kepentingan belajar bahasa Arab untuk kita faham Quran dengan betul. InsyaAllah ibu ayah ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey. Kemudian ibu ayah tengok Allah ceritakan pula keadaan Allah bina itu macam mana. Allah kata rafa'a samkaha. Rafa'a samkaha. Allah mengangkat binaannya. Rafa'a, Allah mengangkat samkaha, binaannya. Ya Allah ibu ayah, Allah mengangkat binaannya. Wa huwal imtidad al-qa'im minas safal ila al-ulu. Kalau kita kata rafa'a samkaha, asal maknanya kita faham bina dari bawah naik ke atas. Rafa'a, menaikkan. Saya merafa'kan sembah, saya mengangkat sembah kepada Duli Yang Maha Mulia. Contoh kan, merafa' sembah. Rafa' tu mengangkat. Saya merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran. Saya mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran. Jadi kalau rafa'a samkaha, asal maknanya rafa'a, diangkat bawah ke atas. Bina daripada bawah. Wa angsuhu yusama amqan. Sekarang ni terbalik ibu ayah. Daripada atas, langit tu dah terbina, tiba-tiba bawah tak ada tiang. Ini yang kita panggil hebat yang amat sangat ni. Allah Ta'ala bina. Ibu ayah. Jadi setakat itu sajalah untuk hari ni insya-Allah ibu ayah ya.
Boleh terima Ibu Ayah insya-Allah ya? Boleh ke? Boleh faham tak apa ni? Kita tak belajar banyak sikit tak apa, tapi faham tak Ibu Ayah insya-Allah? Faham Ibu Ayah insya-Allah ya? Alhamdulillah. Allah Taala yang bagi faham Ibu Ayah. Ibu Ayah tengok ya. Kita dapat belajar ni bukan pasal kita ni baik tak. Saya mengajar pun bukan pasal saya baik. Ibu-ibu dapat belajar bukan pasal ibu-ibu baik. Semuanya Allah Taala kesian kat kita. Allah kesian dengan Kamil ni. Allah kesian kat ibu-ibu semua, maka Allah Taala bagi peluang kita ni belajar Quran. Allah kesian dekat Kamil ni boy. Allah kesian kat Kamil ni banyak dosa, maka diberi izin mulut ni untuk ajar agama. Padahal kita sedar diri kita macam mana boy. Allah bagi izin, Allah bagi sedikit kefahaman, boleh baca kitab Arab, kongsi dengan ibu, bukan pasal saya baik. Allah Taala nak bagi lidah saya ni cakap yang baik-baik. Kalau Allah Taala tak ikat lidah saya ni untuk mengajar, mungkin cakap tak bukan-bukan, mengarut-ngarut, menyanyi ke apa ke. Maka ibu ayah, setiap kita buat baik, kita kena sedar kita ni bukannya orang baik. Allah Ta'ala yang kesian pada kita. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey, setakat itu saja, minta maaf ibu ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu ayah, afwan wa iyyak ibu. Alhamdulillah, sama-sama. Masya-Allah ibu ya. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.